Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut level yang paling tinggi dahulu. Takwa yang paling asas dahulu. Yang tak dapat tidaklah. Apa dia? Taqwa anisyirki. Iaitu bertakwa memelihara diri daripada kesyirikan. Kerana kalau syirik, ini la zulmun azim. Merupakan kezaliman yang besar. Dan bahkan kalau seseorang itu meninggal dunia, mati sebelum bertaubat dari dosa syirik, itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa thalithu bima'na tanzihul qalbi aniz zunubi. Fahadhihi hiyal haqiqatu fit taqwa dunal awwalaini. Ala tara anna Allah ta'ala yaqul Ala tara anna Allah Ta'ala yaqulu wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dzakarat ta'ata wal khasyata thumma dzakarat taqwa. Fa'alimta anna haqiqatat taqwa ma'nan siwa ta'ati wal khasyati wa hiya tanzihul qalbi amma zakarnahu. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya hormati, syukur kepada Allah SWT pada malam ini kita sama-sama di dalam kuliah Maghrib bulanan anjuran Surau Al-Islah, Denai Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sampai ke muka surat 82 ya, kalau yang versi Arab ya. Kalau versi terjemahan di muka surat 170. 170 ya. Baik. Masih lagi kita dengan aqabatul awaiq, aqabah yang ketiga, iaitu aqabah perkara-perkara yang melambatkan seseorang dari menjadi ahli ibadah. Ada 4 perkara. Pertama, dunia itu dilawan dengan zuhud, ya, iaitu memerdekakan hati daripada menjadi hamba kepada dunia. Dunia boleh saja dipegang di tangan, tetapi kita yang memperhambakan dunia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau diperhambakan oleh dunia, na'udzubillah ya, jadi obatnya adalah zuhud. Yang kedua adalah al-khalqu. Manusia juga boleh menghalang kita daripada beribadah kepada Allah. Maka rawatannya adalah al-uzlah, iaitu mengasingkan diri dengan dawabit, dengan panduan-panduan, dengan syarat-syarat, dengan cara yang telah diterangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu merawat
halangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah syaitan, ya. Dilawan dengan zikrullah, ya. Dilawan dengan kita mengenal pasti manakah ilham daripada malaikat, manakah yang dikatakan bisikan dari syaitan, ya. Itu telah diberi panduan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan yang keempat, yang paling sukar, yang menghalang kita daripada taat kepada Allah adalah nafsu, iaitu sebahagian dari diri kita sendiri. Tak boleh kita nak bunuh nafsu, yang boleh hanya kita mengekangnya. Nak mengekang nafsu dengan apa? Jawapannya adalah dengan kekangan taqwa. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan, wattaqwa fil Qur'ani tutlaqu ala thalathati asya'in. Dan taqwa kalau disebut dalam Quran itu digunakan menunjukkan kepada 3 perkara. Ahaduha bima'nal khasyati wal hibati. Pertama dengan makna takut dan gerun. Qala Allah Ta'ala wa iyaya fattaqun. Wa qala Allah Ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi takwa dalam 2 ayat ini membawa makna takut dan gerun. Wa iyaya fattaqun. Takutlah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan takutlah, gerunlah akan hari yang kamu dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah. Iaitu hari kiamat. Sama ada kiamat yang benar-benar ataupun kiamat yang kecil pun kita kena takut. Kerana bila berlaku kiamat kecil iaitu kematian kita, maka habislah peluang kita untuk beramal soleh. Maka tempoh ujian kita di dunia ini telah habis, tinggal lagi untuk menunggu balasan pada hari akhirat sahaja. Yang pertama dengan makna gerun dan takut. Wasani bimakna ta'ati wal ibadati. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atiullaha haqqa ta'atihi. Wa qala Mujahid, huwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Takwa dalam Al-Quran boleh juga dengan makna melakukan ketaatan dan ibadah. Iaitu sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ini selalu khatib baca atau sebut dalam khutbah Jumaat ketika berpesan dengan taqwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau kita terjemah direct sahaja, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi apakah makna takwa di situ? Maka kita merujuk kepada tafsir sahabat Nabi yang pakar dalam bidang tafsir, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan bahawa ittaqullaha haqqa tuqatihi bererti atiullaha haqqa taatihi. Taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Jadi bertakwa di situ diterjemahkan sebagai taat. Dan berkata murid beliau, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, yang dikatakan takwa itu taat juga. Tapi dia perincikan. Iaitu, ayyuta'a wa la yu'sa. Ditaati Allah Ta'ala dan tidak dimaksiatkan Allah. Tidak diingkari. Taat, tidak ingkar lagi. Itu takwa. Wa ayyuzkara fala yunsa. Dan diingati akan Allah dan tidak dilupai. Lalu, tak dilupailah. Bila ingat, tak lupalah. Ini perlu kepada latihan lah. Kalau tak latih, kita ni selalu lupa kepada Allah. Wa ayyushkara fala yukfar. Dia dikatakan takwa juga bahawa disyukuri akan Allah Ta'ala lalu tidak dikufuri. Mana apa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita syukuri. Bukan hanya dengan lisan. Bukan hanya lidah mengatakan Alhamdulillah, macam-macam nikmat Allah kurniakan kepada saya. Tetapi syukur yang sebenar adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau guna nikmat untuk melakukan maksiat, dapat kekuatan digunakan untuk memukul orang misalnya. Dapat kecerdikan digunakan untuk menipu orang. Dapat kepetahan berkata-kata digunakan untuk memperdayakan manusia dengan kalam-kalam yang indah. Kemudian dapat misalnya kecantikan digunakan untuk menggoda secara haram dan sebagainya,
maka itu pada hakikatnya adalah kufur nikmat. Itu tidak ada takwa. Jadi dua ya. Yang pertama dengan makna takut gerun kepada Allah, takwa. Yang kedua dengan makna taat beribadah kepada Allah juga takwa. Wasalisu, ini yang ketiga yang kita baca tadi, bimakna tanzihil qalbi anizunubi. Takwa itu dengan makna membersihkan, mensucikan hati dari segala dosa. Kerana dosa kita ini boleh jadi dosa yang zahir, dosa anggota tubuh badan, boleh jadi juga dosa yang batin, yang ada di dalam hati. Ada rasa riak, nak menunjuk kepada orang, ada rasa ujub, kagum dengan kehebatan diri sendiri, ada rasa takabur, memandang diri lebih mulia, lebih besar daripada orang lain semuanya hina dan sebagainya. Ya, ada rasa dengki, tak suka dengan nikmat yang Allah kurniakan pada satu-satu orang. Ya. Maka itulah yang dikatakan takwa mengikut makna yang ketiga. Mana ayatnya? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berpandangan inilah hakikat takwa yang sebenar, ya. Bukan yang dua tadi. Walaupun tak boleh dinafikan, ya. Tidak boleh dinafikan bahawa takwa itu boleh dengan makna takut, boleh dengan makna gerun, boleh dengan makna beribadah, boleh dengan makna melakukan ketaatan, ya, tidak dinafikan. Tapi makna yang tepat adalah dengan makna membersihkan hati daripada dosa-dosa hati. Yang inilah hakikat makna takwa lain daripada yang dua tadi. Kenapa dikatakan demikian? Kerana bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala tara anna Allah Taala yaqulu, tidakkah kamu lihat bahawa Allah Taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat dah sebut dah satu. Wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, dua. Ya, taat kepada Allah satu, takut kepada Allah dua. Wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi istimbat Imam Ghazali rahimahullah taala daripada ayat ini, satu persatu itu disebut secara berasingan. Maknanya taat kepada Allah dan Rasul satu, takut kepada Allah satu, dan bertakwa kepada Allah satu lagi. Jadi kalau takwa dengan makna taat, sepertinya berulang-ulang. Kalau takwa dengan makna takut kepada Allah, gerun kepada Allah pun sudah diulang. Yakhshallah, kemudian yattaqi, makna yakhshallah juga. Takut kepada Allah dan takut kepada Allah, berulang-ulang. Jadi yang cantiknya, tentulah bertakwa di sini bermakna selain daripada ketaatan, bermakna selain daripada takut. Tapi kita dah sebut tadi, ya, tidak menafikan, ya, bahawa dua makna yang atas itu boleh jadi juga, ada sandarannya juga. Tapi kalau kita lihat kepada ayat Al-Quran yang ini, seolah-olahnya takwa membawa makna yang lain selain daripada takut, selain daripada taat, iaitulah membersihkan hati daripada dosa-dosa yang batin. Zakarat ta'ata wal khasyata summa zakarat taqwa. Allah Ta'ala menyebutkan taat dahulu, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan takut, kemudian Allah Ta'ala menyebut taqwa. Fa'alimta anna haqiqatat taqwa ma'nan siwat ta'ati wal khasyati. Oleh kerana sebutan yang asing-asing itu, maka kamu dapat tahulah bahawa hakikat taqwa itu lain daripada yang dimaknakan dengan ketaatan, lain daripada yang dimaknakan dengan takut dan gerun. Jadi apa dia? Wahya tanzihul qalbi amma zakarnahu. Iaitulah takwa, ingat ya, membersihkan hati daripada apa yang kami sebutkan, iaitu dosa-dosa batin. Sebab itulah dalam riwayat hadis Nabi SAW memberitahu at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ya, takwa itu di sini, yakni di dalam hati. Di zahir kita boleh saja, ya, menampakkan diri kita orang yang bersih, menampakkan diri kita orang yang baik, ya, orang yang seolah-olahnya orang yang patuh kepada perintah Allah. Tapi dalam hati siapa tahu?
Jadi takwa itu dalam hati. Bukan dengan lagak yang ada di luar. Ya, of course. Ketaatan luar juga kita kena jaga. Sembahyangnya kita kena jaga. Mencegah diri daripada perkara yang haram kita kena lakukan. Tetapi bukan semata-mata ukuran zahir. Ya, takwa itu adalah membersihkan hati daripada dosa-dosa yang batin. Summa qalu rahimahullah ta'ala. Manazilat taqwa thalathatun. Sekarang sudah selesai makna takwa yang 3. Ingat, pertama dengan makna takut dan gerun. Yang kedua dengan makna taat dan ibadah. Yang ketiga dengan makna membersih, mensucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, dosa-dosa yang batin. Maka pergi kepada kategori-kategori takwa. Manazil ni maknanya martabat, level-level takwa. Kemudian ulama-ulama tasawuf rahimahumullah ta'ala, moga-moga Allah merahmati mereka wa iyana dan rahmati kita juga. Manazilut taqwa thalathatun. Level takwa ni ada 3 level. Taqwa anil syirki wa taqwa anil bid'ati wa taqwa anil ma'asil far'iyyati. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut level yang paling tinggi dahulu. Takwa yang paling asas dahulu. Yang tak dapat tidaklah. Apa dia? Takwa anis syirki. Iaitu bertakwa memelihara diri daripada kesyirikan. Kerana kalau syirik, inilah zulmun azim. Merupakan kezaliman yang besar. Dan bahkan kalau seseorang itu meninggal dunia, mati sebelum bertaubat dari dosa syirik, itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Kalau dia mati, tak sempat bertaubat dari dosa yang lain, boleh jadi lagi Allah ampunkan. Tak sempat bertaubat daripada dosa minum arak, boleh jadi oleh kerana sesuatu, ya Allah ampunkan. Bahkan Allah boleh ampunkan kerana rahmat Allah itu luas. Ya. Ataupun meninggal dunia sebelum sempat bertaubat daripada berjudi, ini kan semua dosa besar. Tapi tak mustahil, ya, masih boleh jadi Allah ampunkan. Tetapi kalau satu orang itu mati dalam keadaan belum bertaubat daripada kesyirikan, itu dosa yang Allah Ta'ala tidak ampunkan. Jadi, kenalah menjaga diri kita daripada kesyirikan. Kena mantap, ya, akidah kita. Hati-hati, di zaman kita ni ada orang yang membawa imej sebagai pejuang tauhid, tetapi mereka sendiri keliru, ya, antara yang dikatakan tauhid dan syirik, sehingga mereka melabelkan amalan-amalan umat Islam yang ada sandaran hukumnya dilabelkan sebagai syirik atas alasan-alasan yang sebenarnya alasan itu mengandungi kesyirikan. Hati-hati. Yang kedua, wattaqwa anil bid'ati. Yang kedua adalah menjaga diri daripada perkara bid'ah. Ini juga kita kena faham, ya. Yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini adalah bid'ah yang haram. Terutama yang pasti haram bid'ah adalah dalam perkara akidah. Kalau kita pernah dengar para ulama membahagikan bid'ah kepada mahmudah, seumpama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ulama salaf menjelaskan bahawa bid'ah ada 2, terpuji dan terkeji. Tak termasuk dalam bid'ah yang terpuji, bid'ah dalam perkara akidah. Tidak ada. Saya ulang, ya. Kalaupun ada para ulama kita mengiktiraf yang dikatakan bid'ah terpuji atau ada istilah yang lain bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu berarti perkara-perkara baharu dalam amalan-amalan yang bila para ulama ukur pada neraca timbangan syarak didapati tidak bercanggah dengan syarak, maka itulah dikatakan bid'ah, yakni perkara baharu, hasanah, yakni baik dari segi syarak. Ya, ada orang yang tak faham dan sengaja tak nak faham, atau memang tak faham-faham, dia akan memperli. Dia kata, yalah ustaz, asalkan baik, bolehlah buat kan. Dia dalam bentuk perli. Jadi dia menyangkakan asalkan baik boleh buat, maknanya boleh sembahyang subuh 4 rakaat. Boleh reka sembahyang khusus hari Sabtu, ya. Ini satu bentuk kegagalan untuk faham, ya. Kerana yang dikatakan asalkan baik boleh buat bukan yang sedemikian, ya. Asalkan baik boleh buat itu kalau baik dari segi neraca syarak. Baik daripada timbangan hukum, maknanya tidaklah perkara yang dilarang dalam syarak, itu baru kata baik.
Sembahyang subuh 4 rakaat itu perkara yang dilarang kerana sembahyang ini ibadah yang muqayyadah, ibadah mahdah yang diikat dengan antaranya bilangan rakaat. Tak boleh kita ubah sesuka hati kita. Demikian juga buat sembahyang khusus pada hari Sabtu itu juga bid'ah yang buruk. Kerana kalau nak sembahyang sunat mutlak silakan Sabtu, Ahad dan sebagainya boleh. Tapi kalau sembahyang khusus dengan kafiat tertentu, dengan khutbahnya, dengan apa syarat rukunnya, itu bid'ah yang sayyi'ah kerana mereka reka ibadah yang tidak ada asalnya. Berbeza kalau sembahyang sunat. Orang tu kalau hari Sabtu sembahyang sunat banyak, hari lain tak dan bekerja sibuk hari Sabtu dia santai tak kerja. Itu tak ada masalah. Namanya atas sembahyang sunat. Tapi sembahyang khusus itu tidak baik. Tapi kalau bid'ah dalam akidah, bolehkah jadi baik? Tak mungkin. Kalau orang tu faham makna bid'ah, tak mungkin. Ya. Kerana bid'ah ini bererti benda yang baru yang dahulunya tidak ada. Sekurang-kurangnya yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi kalau bid'ah dalam akidah, bererti akidahnya baru. Akidahnya tak sama dengan akidah Nabi SAW. Sedangkan akidah ini sama sahaja. Setiap Rasul pun berpegang dengan akidah yang sama semenjak daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW, akidah tidak ada sebarang perubahan. Kalau syariat mungkin, ya, hukum-hukum mungkin ini syariat kaum yang terdahulu tak sama ya, dengan syariat Nabi kita. Boleh jadi. Tapi akidah zaman Nabi itu lain, akidah zaman kita lain, tak ada. Maka kalau akidah itu bid'ah, itu akan menghalang kita daripada mendapat ridha Allah. Sekurang-kurang hukum bid'ah dalam akidah adalah haram, berdosa besar. Dan dibimbangi sebahagian bid'ah dalam akidah itu membawa kepada kufur. Risiko tinggi ya, bid'ah dalam akidah ni risiko sangat tinggi. Kemudian, sebab itulah dia letak nombor 2. Yang pertama, syirik, itu yang paling besar sekali. Yang kedua, bid'ah. Dan yang ketiga, wa taqwa 'anil ma'asil far'iyyati, menjaga diri daripada maksiat-maksiat cabang. Tengok ya. Maksiat-maksiat cabang ini di bawah daripada bid'ah. Makna lebih serius ya dosa bid'ah ini berbanding dengan dosa maksiat-maksiat cabang ya, iaitu misalnya orang tu buat maksiat ya, tak tutup aurat ya, misalnya orang tu mengumpat ya, misalnya orang tu buatlah perkara-perkara maksiat yang kita tak ketahui, makruf. Yang itu bawah daripada bid'ah. Hati-hati ya. Bid'ah lebih teruk daripada maksiat-maksiat yang biasa ini. Kaedah ini betul. Kenapa? Kerana kita dah sebut tadi. Kerana bid'ah yang haram ini lebih teruk kerana orang yang buat bid'ah itu dia menyangkakan ianya baik. Maka dia tidak akan bertaubat. Sedangkan orang yang buat maksiat-maksiat cabang tu dia tahu, dia bersalah. Dia masa menyesal, dia ada keinginan untuk bertaubat. Ya. Tetapi yang malang sekali adalah di zaman kita, ada sebahagian umat Islam, dia menyangkakan, kaedah ni betul ya, bahawa bid'ah tu lebih bahaya daripada maksiat tadi. Tapi dia yang menyangkakan, yang dimaksudkan dengan bid'ah di situ adalah seumpama kita baca Yasin beramai-ramai malam Jumaat, maka lebih bahaya daripada buat maksiat. Kalau kita tu buat sambutan maulid, itu lebih bahaya daripada buat maksiat. Bukan itu yang dimaksudkan. Apabila para ulama' menerangkan bahawa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, bukan perkara-perkara baharu yang tidak melanggar syarak. Yang perkara-perkara baharu yang dalam akidah itu berbahaya dan perkara-perkara baharu yang haram tapi disangkakan itulah perkara yang baik, maka pelakunya tidak akan bertaubat. Jadi ingat ya, ini 3 level bid'ah, ini 3 level takwa yang perlu dijaga oleh setiap orang Islam. Nombor 1 sekali, menjaga diri daripada terjerumus dalam perkara syirik, kena mantapkan kefahaman akidah. Yang kedua, kena menjaga diri daripada perkara-perkara bid'ah, sama juga kena mantapkan kefahaman akidah campur dengan kefahaman hukum. Kerana bid'ah boleh jadi dalam akidah, boleh jadi dalam amalan ya, yang sayyi'ah ini. Dan yang ketiga, menjaga diri daripada melakukan maksiat. Yang ini pun kena mengaji juga. Yang masyhur, maksiat-maksiat masyhur tu kita tahulah. Tapi ada perkara-perkara yang kita tak perasan ia sebenarnya adalah maksiat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.